أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الغني الحميد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Alhamdulillah, insyaAllah pada malam ini kita akan sama-sama dengar kuliah maghrib perdana yang bertajuk kepentingan mempelajari ilmu fardu ain dan isu jahil yang tidak dimaafkan. InsyaAllah yang mana kita bersama kita iaitu tamu istimewa kita pada malam ini insyaAllah Al-Fadhil Ustaz Abu Usama Muhammad Hanafiah bin Husin, iaitu beliau daripada ahli panel klinik hukum Jabatan Mufti Negeri Terengganu. InsyaAllah jadi tak boleh masa saya kita Ustaz Fadhil Ustaz untuk komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Yang dikasihi pengurusi majlis, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, pengurusi masjid, ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita untuk kita sama-sama berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan sembahyang fardu maghrib secara berjamaah. Seterusnya diberi peluang pula kepada kita untuk berada dalam majlis ilmu. Kita mengharapkan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, hamba daripada Terengganu. Jadi bahasa mungkin tidak sama di sini. Hamba tak pandai cakap sini. Jadi hamba kena guna bahasa Terengganu. Jadi harap-harap ahli jemaah boleh faham. Kalau tak boleh faham, buka Google lagi ya. Cari makna dia dengan bahasa di sini. Jadi ni kali pertama hamba sampai di Sarawak. Hamba sampai tadi dalam hampir asar dah lah. Hampir waktu asar tadi baru sampai. Ini kali pertama lah menjejak kaki di negeri Sarawak, dan mengharapkan kedatangan pada kali ini memberi manfaat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tajuk yang diberikan kepada saya untuk dibincangkan pada malam yang mulia ini adalah kepentingan mempelajari ilmu fardu ain dan apakah kejahilan yang tidak dimaafkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita tahu bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah supaya kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia supaya mereka itu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuntutan untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sepanjang kita berada di atas dunia. Sepanjang kita berada di atas dunia sehingga kita meninggal dunia, dituntut kita beribadat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Hendaklah kamu beribadat kepada Allah sehingga datang kepada kamu yaqin, yakni kematian. Dalam kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kita melaksanakan tuntutan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada perkara yang cukup penting agar ibadat tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu mesti kita kena mengetahui
bagaimanakah cara kita melaksanakan ibadat. Dalam kita beragama, mesti kita kena tahu bagaimanakah cara untuk kita beragama, iaitu dengan cara kita mendalami dan menuntut ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab Sunan beliau, yang dinilai hasan oleh beberapa orang ulama hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah menjadi kewajipan ke atas setiap orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan. Orang yang beramal tetapi dalam masa yang sama dia tidak menuntut ilmu, dia tidak tahu bagaimanakah cara dia melakukan amalan tersebut bertepatan dengan tuntutan agama, maka amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan sesuatu amalan yang tidak ada pada amalan tersebut perintah daripada kami, maka amalan itu ditolak, tidak diterima. Ada seorang ulama yang dikenali sebagai Imam Ibn Ruslan, yang mana beliau adalah seorang ulama besar, dan beliau ada mengarang sebuah kitab yang biasanya penuntut ilmu ataupun orang yang ingin mendalami fiqh mazhab Imam Syafi'i biasanya menghafal kitab beliau. Nama kitab beliau adalah Matan Az-Zubad. Yang mana dalam kitab Matan Az-Zubad kata beliau, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap mereka yang beramal tetapi tidak ada ilmu, maka amalannya ditolak, tidak diterima. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan penjelasan yang ringkas tadi, maka di sini kita mengetahui begitu pentingnya dalam kita menuntut ilmu supaya ibadat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ditolak dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kepada umat Islam secara umumnya, kita boleh bahagi kepada dua. Ada orang yang jauh daripada agama dan ada orang yang dekat kepada agama. Ada orang yang jauh daripada agama dan ada orang yang dekat kepada agama. Golongan yang dekat kepada agama maksudnya adalah mereka yang, kalau kita tengok pada luaran, mereka menjaga sembahyang fardu 5 waktu. Mereka pada bulan Ramadan mereka berpuasa. Sampai masa wajib bayar zakat, mereka bayar zakat. Sampai masa wajib mereka mengerjakan haji, ada kemampuan mereka mengerjakan haji. Baik. Jadi golongan ini terbahagi pula kepada dua. Orang yang kita kata melakukan tuntutan agama pada zahirnya terbahagi kepada dua. Ada golongan yang hanya suka beribadat, tapi dalam masa yang sama mereka tidak suka mendalami ilmu untuk mensahkan ibadatnya. Okey, ada juga umat Islam yang begitu keadaannya. Dan ada golongan yang kedua, yang mana golongan ini bukan hanya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan saja mereka melakukan apa yang dituntut, bahkan mereka mendalami ilmu bagaimanakah untuk mensahkan apa yang mereka itu amalkan. Jadi apa yang dituntut di dalam agama bukan hanya semata-mata kita melakukan ibadat. Ya, melakukan ibadat adalah suatu tuntutan. Hak itu tidak dinafikan sama sekali. Sebagaimana kita sebut pada mula-mula kuliah kita ataupun tazkirah kita, ceramah kita, bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan jin dan manusia adalah untuk beribadat kepada Allah. Tetapi ada hak yang lebih penting supaya kita mendatangkan ibadat sesuai dengan kehendak daripada agama, adalah kita kena menuntut ilmu bagaimanakah cara pelaksanaan ibadat tersebut bertepatan dengan tuntutan agama itu sendiri. Apa hak yang paling kita bimbang, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kita merasakan kita saat itu melakukan perkara yang betul, tapi pada hakikatnya masih lagi penuh dengan kekurangan dalam apa hak yang kita buat. Hak tu hak yang kita bimbang. Cuma bagaimanakah cara kita nak mengukurkan
apa hak yang kita buat betul ataupun tidak, maka caranya adalah dengan kita melihat kepada ajaran yang dibawa oleh para alim ulama, berpandukan kepada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah yang dituntut di dalam agama kita? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita melaksanakan ibadat, kalau kita nak membincang ataupun kita nak bincang secara mendalam, seseorang itu sebenarnya pada hakikatnya belum lagi dia melaksanakan sesuatu ibadat. Andai kata ibadat yang didatangkan, yang dilakukan, yang dibuat oleh dia tidak bertepatan dengan syarak, tidak bertepatan dengan apa yang dikehendaki oleh agama. Okey, sebagai contoh, kita buat sebagai contoh. Kita dalam Al-Quranul Karim ada ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya mendirikan sembahyang. Aqimus solat. Hendaklah kamu mendirikan sembahyang. Begitu juga di dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sembahyang ini adalah salah satu daripada rukun Islam, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salat." Dibinakan, diasaskan Islam di atas 5 perkara. Yang pertamanya mengucap 2 kalimah syahadah, yang keduanya adalah mendirikan sembahyang. Kalau kita melihat kepada Al-Quran ataupun hadis, kerap kali Allah Taala, begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafaz iqamah, menggunakan lafaz mendirikan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengguna lafaz fi'lus salat, ada'us salat, yang memberi maksud menunaikan sembahyang, mengerjakan sembahyang, melakukan sembahyang. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga Al-Quran, banyak mengguna perkataan iqamatus salat, mendirikan sembahyang. Sebab dia, kerana dalam perkataan iqamah ada makna yang tersirat yang perlu kita kena tahu. Tidak dikatakan seseorang hamba mendirikan sembahyang, melainkan setelah daripada dia mendatangkan sembahyang cukup syarat dia, cukup rukun dia, menjauhi perkara yang membatalkan sembahyang, dan menjaga adab-adab sembahyang. Sebab itulah kalau kita melihat kepada ulama yang mensyarahkan, yang menafsirkan ayat Al-Quran, yang mensyarahkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka menghuraikan dan mensyarahkan perkataan iqamatus salat, mereka mengatakan bahawasanya mengerjakan sembahyang dengan secukup syarat-syaratnya, cukup rukun-rukunnya, menjauhi perkara yang membatalkan sembahyang. Kerana apa? Kerana pada hakikatnya mereka yang mengerjakan sembahyang, andai kata tidak lengkap syarat sah sembahyang, andai kata tidak sempurna rukun sembahyang, pada hakikatnya mereka belum lagi mengerjakan sembahyang sebagaimana yang dituntut oleh agama. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan huraian yang ringkas tadi, kita dapat faham betapa pentingnya dalam kita menuntut ilmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja menyebut ataupun menjelaskan hukum kewajipan menuntut ilmu fardu ain, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pula, menceritakan pula tentang kelebihan-kelebihan bagi orang yang menuntut ilmu, supaya kita bukan hanya melihat kepada hukum sahaja, bahkan kita melihat juga kepada perkara-perkara yang disiapkan, yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganjaran bagi orang yang menuntut ilmu. Sebagai satu contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Sesiapa yang menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudahkan kepadanya jalan menuju kepada syurga Allah. Jadi bukan semata-mata Rasulullah menceritakan kewajipan menuntut ilmu, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu pula ganjaran bagi orang yang menuntut ilmu, supaya setiap umat Islam tidak mengambil ringan, setiap umat Islam mengambil berat dalam mendalami ilmu, khususnya ilmu fardu ain yang berkait dengan agama kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang kita pegang, agama yang kita junjung, dia terbahagi kepada 3 asas. Agama yang kita pegang
kita berpegang kepada agama, sebenarnya agama kita dia ada tiga rukun dan tiga asas. Yang pertamanya Islam, yang pertamanya iman, yang keduanya Islam, yang ketiganya ihsan. Yang mana iman adalah benda yang berkait dengan akidah. Islam perkara yang berkait selain daripada rukun yang pertama, mengerjakan sembahyang, puasa. Hal ni dibincang dalam ilmu fiqh. Yang ketiganya ihsan, hal ni dibincang dalam ilmu tasawuf. InsyaAllah lepas daripada ni kita akan cerita bagaimanakah yang dikatakan fardu ain dalam bab fiqh, fardu ain dalam bab akidah, dan fardu ain di dalam bab tasawuf. Nanti kita akan cerita secara ringkas. Jadi agama kita dia ada tiga asas, sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang panjang yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau, yang mana Sayyidina Umar menceritakan satu ketika ada seorang lelaki datang berjumpa dengan Nabi SAW dan mengajukan kepada Rasulullah SAW beberapa soalan. Soalan yang pertama ditanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, cerita kepada aku apakah itu Islam. Maka Nabi SAW bersabda, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Islam ini adalah mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan sembahyang, mengerjakan berpuasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji bagi orang yang mampu. Lepas tu dia pun tanya pula kepada Rasulullah SAW, "Fa akhbirni 'anil iman." Cerita kepadaku apakah itu iman. Maka kata Nabi SAW, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Lepas tu yang ketiga dia tanya pula Rasulullah SAW, "Fa akhbirni 'anil ihsan." Cuba cerita kepada aku apakah itu ihsan. Kata Nabi SAW, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Beribadat kepada Allah seolah-olah mu melihat Allah. Sekiranya tidak sampai kepada tahap itu, mungkin ingat Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat kamu. Lepas tu dia pun tanya lagi dua soalan. Soalan yang keempatnya adalah mata sa'ah, bilakah kiamat? Kata Nabi SAW, "Al-mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il." Orang yang ditanya bukanlah lebih mengetahui berbanding dengan orang yang bertanya. Yang kelima dia tanya Rasulullah tentang alamat kiamat. Okey, pada penghujung hadis kata Sayyidina Umar, "Falabithtu maliya." Aku diam dalam satu tempoh. Ada riwayat yang lain menyebut 3 malam. Jadi lepas daripada peristiwa tersebut, tak ada cakap apa di antara Rasulullah dengan Sayyidina Umar. Selepas daripada berlalu 3 malam, maka Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, atadri manis sa'il?" Wahai Umar, mu tahu tak siapakah yang bertanya pada tempoh hari? Hak yang datang bertanya, seorang lelaki yang rambut dia hitam, orang muda yang pakai yang serba putih tu, siapa yang kamu tahu tak siapa? Kata Sayyidina Umar, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka kata Nabi SAW, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Hak yang datang pada tempoh hari adalah malaikat Jibril. Beliau datang adalah kerana nak mengajar kepada kamu agama kamu. Jadi dalam soalan yang diajukan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW, dan dalam jawapan yang dijawab oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril, itu sebenarnya adalah agama yang kita pegang, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita dapat faham bahawasanya dalam pertanyaan tersebut dan jawapan ada 5. Yang pertamanya Islam, yang keduanya iman, yang ketiganya ihsan, yang keempatnya bilakah kiamat, yang kelimanya tanda kiamat. Bilakah kiamat, tanda kiamat termasuk dalam beriman kepada kiamat. Jadi bermakna 3 perkara. Yang pertamanya iman, ihsan dan Islam. Inilah yang dinamakan sebagai rukun kepada agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Iman ni dibincang di dalam ilmu al-aqidah, dibincang dalam ilmu usuluddin. Yang mana kalau kita buka dalam ilmu usuluddin, ilmu al-aqidah, kita akan bincang berkait dengan ketuhanan. Kita akan bincang berkait dengan uluhiyat, perkara-perkara yang sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu yang keduanya dibincang pula bab nubuwat, kenabian. Dibincangkan siapakah nabi, dan apakah perbezaan di antara nabi dengan rasul. Apakah sifat yang wajib bagi rasul, apakah sifat yang mustahil bagi rasul, apakah sifat yang harus bagi rasul.
Yang ketiganya dalam ilmu aqidah, kita bincang berkenaan dengan sam'iyat ataupun kita panggil juga ghaibiyat, benda yang kita ambil daripada Rasulullah, benda yang gaib, yang mana kita percaya kerana ia disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 perkara yang kita bincang di dalam ilmu aqidah. Kalau kita pergi kepada fiqh pula, Islam pula, luas lagi, dibincang berkenaan dengan ibadat sembahyang. Lepas tu dalam permulaan sebelum daripada bincang ibadat sembahyang, bincang kunci-kunci dia, bincang bab taharah, bagaimanakah cara untuk menghilangkan najis, bagaimanakah cara untuk mengangkat hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Dibincang pula berkenaan dengan air, kerana air adalah alat yang digunakan untuk menghilangkan najis dan untuk mengangkat hadas. Kalau tidak ada air, maka perlu kena guna tanah. Maka dibincang pula berkait dengan tanah mana yang boleh kita guna untuk bertayamum. Dibincangkan pula cara untuk kita bertayamum. Dibincangkan pula perkara yang membatalkan wudu. Dibincangkan pula perkara yang membatalkan tayamum. Dibincangkan pula cara mandi wajib, apakah sebab yang menyebabkan seorang itu perlu mandi wajib. Dibincangkan pula perkara yang membatalkan ataupun yang menyebab terjadinya hadas besar. Baik, dibincang pula waktu solat, bagaimanakah kita nak mengetahui waktu solat. Dibincang cara menutup aurat. Dibincang banyak berkait dengan permulaan ataupun muqaddimah sembahyang. Lepas tu dibincang pula bagaimanakah cara untuk kita mengangkat takbiratul ihram. Dibincang bagaimana untuk kita membaca Fatihah. Lepas daripada itu dibincang pula berkenaan dengan ibadat puasa, ibadat zakat dan ibadat-ibadat yang lain. Sehingga kan kalau kita nak ringkaskan dalam kitab fiqh, dia ada 4 pembahagian. Yang pertamanya bab ibadat, yang keduanya adalah bab muamalat, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, atau dibincang dalam kitab fiqh. Yang ketiganya adalah perkahwinan, nikah kahwin. Apabila bagaimanakah untuk menghalalkan seorang perempuan, bagaimanakah apabila seseorang itu ingin melepaskan perempuan, ada perbincangan yang panjang. Lepas tu siapakah yang wajib memberi nafkah, apabila dapat anak siapakah pula orang yang perlu cara anak, apabila ada kematian siapa pula orang yang perlu kena jaga bagi nafkah kepada anak. Itu dibincang panjang lebar. Sama juga dalam bab yang pertamanya bab ibadat, yang keduanya adalah bab muamalat, yang ketiga perkahwinan, yang keempatnya bab jinayat, membunuh orang ni, meluka orang ni. Itu dibincang secara panjang lebar dalam kitab fiqh. Yang ketiganya adalah ihsan. Ihsan dinamakan juga sebagai ilmu tasawuf. Dibincang dalam kitab tasawuf apakah sifat-sifat mazmumah dan apakah sifat-sifat mahmudah. Sifat-sifat mazmumah yang perlu dijauhi, sifat-sifat mahmudah yang perlu diletakkan di dalam diri kita. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi asas kepada agama kita 3. Yang pertama Islam, yang pertamanya iman, yang keduanya Islam, yang ketiganya ihsan. Islam dibincang dalam kitab fiqh, iman dibincang dalam kitab aqidah, ihsan dibincang dalam kitab tasawuf. Bagaimanakah yang dikatakan ilmu fardu ain dalam bab Islam, dalam bab fiqh? Bagaimanakah yang dikatakan ilmu fardu ain dalam bab iman, dalam bab aqidah? Bagaimanakah yang dikatakan ilmu fardu ain dalam bab ihsan, dalam bab tasawuf? Ini perlu kita kena faham, perlu kita kena tahu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab fiqh, ilmu fardu ain dalam bab fiqh adalah kita mengetahui ilmu yang kita mengetahui sesuatu ilmu untuk mensahkan ibadat kita. Kalau sekadar untuk mensahkan ibadat kita, itu masih lagi dalam kategori ilmu fardu ain. Maksud fardu ain adalah setiap mukallaf mesti kena tahu. Andai kata dia tidak tahu, maka dia berdosa. Kita jangan anggap perkara ini perkara yang biasa. Bukan perkara ini sebenarnya perkara yang serius. Sebenarnya bukan banyak, bukan panjang, tetapi menjadi kewajipan kepada setiap mukallaf kena tahu setiap ilmu yang dapat mensahkan ibadat dia. Okey, kita ibadat sembahyang. Okey, bagaimanakah untuk kita mensahkan ibadat sembahyang kita? Sebagai contoh, perlu kita kena tahu syarat-syarat sah sembahyang. Perlu kita kena tahu rukun-rukun sembahyang. Kadang-kadang sebahagian daripada orang kita sembahyang siang malam. Okey, kita kata alhamdulillah, terbaik dah, comel dah, dekat dah dengan agama. Tapi masih lagi belum sempurna pengetahuan dia tentang ibadat sembahyang itu sendiri. Saya buat satu contoh untuk mudah faham. Kita
rukun sembahyang yang pertama, ini sebagai contoh, rukun sembahyang yang pertama adalah takbiratul ihram. Sebagai contoh, rukun sembahyang yang pertama adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram, kita kata mudah, ucapan Allahu Akbar. Tetapi sebenarnya, dalam kita melaksanakan takbiratul ihram, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Andai kata tidak dipenuhi, maka tidak terjadi takbiratul ihram tersebut, maka bermakna sembahyang kita tidak sah. Okey, sebagai contoh, ada sebahagian daripada kitab memperincikan syarat-syarat takbiratul ihram. Antaranya syarat takbiratul ihram, mestilah jangan kita memanjangkan hamzah pada lafaz Allahu Akbar. Hamzah ataupun alif pada lafaz Allah jangan kita panjangkan. Kalau kita panjangkan, maka tidak sah takbiratul ihram kita. Apa yang kita perlu baca, yang perlu kita lafazkan masa kita angkat takbiratul ihram, sebagai contoh, kita kata Allahu Akbar. Okey, itu jelas. Allahu Akbar. Baik. Jangan kita panjangkan, kita kata Allahu Akbar. Ada sebahagian daripada masyarakat kita, oleh kerana was-was, kerana ada penyakit was-was, sehingga kan dia memanjangkan lafaz A dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dalam Allahu Akbar dengan Allahu Akbar makna dia berbeza. Kalau Allahu Akbar makna dia Allah Maha Agung. Tapi kalau Allahu Akbar dalam bahasa Arab makna dia adakah Allah Maha Agung? Ada pertanyaan di situ. Sebab itulah tengok, kan lain makna. Jadi punca daripada sikit je. Dia memanjangkan lafaz A menyebabkan takbiratul ihram dia tidak sah. Maka ini sebenarnya di antara ilmu fardu ain yang menjadi kewajipan setiap mukallaf ketika dia ingin mengerjakan sembahyang, dia kena tahu agar sembahyang dia sah. Okey, itu sebagai contoh. Kita buat contoh berikutnya, contoh yang lain. Takbiratul ihram juga. Takbiratul ihram kita kena ucap Allahu Akbar. Jangan kita panjangkan lafaz bar ataupun kalimah ba. Huruf ba jangan panjangkan. Dia yang betulnya Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, jangan begitu. Sebab dia kerana dalam bahasa Arab perkataan Allahu Akbar lain daripada makna Allahu Akbar. Allahu Akbar makna Allah Maha Agung. Tapi kalau Allahu Akbar makna dia Allah itu gendang. Gendang, orang main gendang, itu makna akbar kalau dipanjangkan huruf ba. Allah. Kita yang tak faham bahasa Arab biasa je. Kalau orang faham bahasa Arab gitu, ya Allah, mana pula? Kalau orang Terengganu lah, mana pulaknya kata Allah gendang ni, tepuk dahi. Kan kesalahan, bukan kesalahan yang biasa, kesalahan yang cukup serius, kesalahan yang teruk. Tu di antara benda yang penting yang mesti kita kena tahu. Andai kata kita tidak tahu, maka memang pada zahir kita melaksanakan ibadat tersebut, tapi pada hakikatnya belum lagi kita mendirikan, kita melaksanakan ibadat itu, kerana kita telah mendatangkan ibadat tidak bertepatan dengan tuntutan syarak. Jadi ilmu fardu ain dalam bab fiqh, dalam bab ibadat adalah kita belajar sekadar untuk mensahkan ibadat kita. Kalau sembahyang, kita belajar apakah syarat sah sembahyang, apakah bagaimanakah cara untuk mengerjakan ataupun melakukan rukun-rukun sembahyang, apakah perkara yang membatalkan sembahyang. Kalau melibatkan sembahyang berjemaah, ada pula syarat-syarat penambahan, syarat-syarat yang perlu kita kena tahu. Kalau melibatkan sembahyang berjemaah, kerana apabila si makmum telah menambahkan sembahyang si makmum dengan imam, maka di situ ada syarat-syarat yang lain yang perlu dipenuhi, yang tidak ada pada orang yang sembahyang seorang diri dan tidak ada pada sembahyang imam, hanya ada pada sembahyang makmum. Kalau saya buat contohlah berkait dengan takbiratul ihram juga. Makmum dia tidak boleh mengangkat takbiratul ihram melainkan setelah daripada imam selesai takbiratul ihram. Imam Allahu Akbar, barulah makmum mula mengangkat takbiratul ihram. Andai kata makmum mengangkat takbiratul ihram sebelum daripada imam sampai kepada perkataan bar, maka tidak sah sembahyang makmum tersebut. Kerana Nabi SAW bersabda, "Innama ju'ila al-imam liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru." Sesungguhnya dijadikan imam supaya diikut. Makmum mesti kena ikut imam. Apabila imam angkat takbiratul ihram, kemudian barulah makmum angkat takbiratul ihram. Andai kata imam belum lagi selesai mengangkat takbiratul ihram, tu imam waswah,
Allah duk main gitu, tiba-tiba makmum bahan dah. Orang Terengganu kata bahan dah. Makmum akad takbir dah. Sebelum daripada imam sampai bar, maka tidak sah sembahyang makmum. Kerana dia telah menambahkan. Dia makmum masa akad takbiratul ihram, dia telah berniat untuk mengikut imam. Sedangkan imam belum lagi masuk dalam sembahyang. Dia telah menambahkan sembahyangnya dengan orang yang belum lagi sembahyang. Sebab itulah tidak sah sembahyang. Tengok, cuba kita faham. Hanya dalam isu takbiratul ihram, ada banyak perkara yang perlu kita kena tahu. Tapi sebenarnya bukanlah banyak sangat, bukan banyak sangat. Yang penting kita cuba belajar untuk kita faham apakah fardu ain berkait dengan ibadat sembahyang, fardu ain berkait dengan ibadat puasa dan ibadat-ibadat yang lain. Kalau di dalam akidah, fardu ain dalam bab akidah hanya kita kena tahu sekadar untuk mensahkan i'tiqad kita, untuk mensahkan iman kita. Kita mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil dan sifat yang harus. Kita mengetahui sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil dan sifat yang harus. Dan kita meyakini pula perkara-perkara yang ghaib yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah malaikat, termasuklah kitab, termasuklah hari kiamat, qada dan qadar. Apabila kita mati, kita akan dibangkit semula. Di sana ada titiang sirat, di sana ada padang mahsyar, ditimbang amalan kita, di sana ada syafaat al-uzma, di sana ada neraka, di sana ada syurga. Hak tu termasuk dalam benda ghaibiyat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk mensahkan iman kita, mesti kita kena mengetahui perkara tersebut. Manakala dalam bab tasawuf, dalam bab akhlak, sekadar fardu ain adalah kita mengetahui apakah sifat madmumah untuk dijauhi, dan kita kena tahu pula apakah sifat mahmudah untuk kita ambil, untuk kita guna, untuk kita pakai. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga-tiga perkara tersebut yang saya sebut tadi disebut dalam beberapa kitab. Antaranya seorang ulama yang dikenali sebagai Zainuddin bin Ali Al-Malibari dalam kitab Hidayatul Azkiya ila Tariqil Awliya. Hidayatul Azkiya ila Tariqil Awliya. Hidayah, maksudnya hidayah memberi petunjuk, menunjuk kepada orang-orang yang cerdik, kepada jalan para wali, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam kitab beliau menyebut dua bait syair. Dia kata wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi isqula wa hadhihi thalathatu fardu ain fa'rifan wa'mal biha tahsul najatan wa'tila. Apa kata beliau? Wa ta'allaman ilman yusahhihu ta'atan. Maksudnya, dan hendaklah kamu belajar ilmu yang dapat mensahkan ketaatan, ibadat yang diwajibkan kepadamu. Jadi apabila kamu ingin melakukan sesuatu ketaatan, suatu ibadat, maka mesti kamu belajar ilmu yang dapat mensahkan ketaatan dan ibadat tersebut. Begitu juga mungkin belajar suatu ilmu yang dapat mensahkan wa'aqidatan, dan untuk suatu ilmu yang dapat mensahkan akidahmu, wa muzakkiyal qalb, dan mungkin belajar ilmu yang dapat membersihkan hatimu. Kata dia, hadhihi thalathatu fardu ainin fa'rifan. Ini tiga perkara ini yang aku sebut adalah menjadi fardu ain, menjadi kewajipan ke atas setiap diri. Maka hendaklah kamu mengetahui, wa'mal biha tahsul najatan wa'tila. Mungkin beramal dengan tiga perkara ini, mungkin lakukan tiga perkara ini, nescaya kamu akan memperolehi keselamatan dan ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada dibincang oleh ulama, ada orang yang beribadat, ada orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ibadat dia tidak betul, tapi dia tidak dikira orang yang bersalah. Maksudnya masih lagi dalam kategori orang yang dimaafkan oleh syarak. Di sana ada orang yang beramal tanpa ilmu pengetahuan, masih lagi dimaaf oleh syarak. Siapakah golongan tersebut? Apa yang disebut oleh para alim ulama, hanya dua golongan sahaja. Dua golongan ini, kalau dia beramal tanpa ilmu pengetahuan, dia dimaafkan. Maksudnya dia tidak berdosa. Amalan dia, maksudnya dia tidaklah berdosa sebagaimana golongan yang kita cerita tadi.
Orang yang beramal kadang-kadang amalan dia tidak ditolak, tidak diterima, dia berada dalam keadaan sentiasa berdosa. Okey, satu golongan. Dan di sana ada dua golongan yang mana walaupun dia beramal tanpa ilmu pengetahuan, penuh dengan kejahilan, tapi tetap dimaafkan. Siapakah dua golongan ini? Dua golongan ini yang pertamanya apa yang disebut oleh ulama adalah mereka yang baru memeluk Islam. Orang yang baru memeluk Islam, tiba-tiba dia melakukan sesuatu ibadat tidak lengkap, tidak sempurna. Sebagai contoh, ada sebahagian daripada saudara-saudara baru kita yang hati terbuka untuk memeluk Islam, akhirnya mengucap dua kalimah syahadat, tetapi dalam melaksanakan sembahyang Fatihah dia tak pandai baca, tak pandai nak sebut Fatihah. Fatihah dia baca saat itu bukan setakat tak bunyi Arab, Melayu pun nak bunyi. Baca Fatihah tak betul, tapi dia baru memeluk Islam, maka dimaafkan untuk dia. Okey. Yang keduanya adalah mereka yang hidup jauh daripada para alim ulama. Orang yang hidup jauh daripada para alim ulama, sehingga kan dia jahil kerana tidak ada orang yang dapat dia belajar, maka golongan ini juga dimaafkan. Ini dua golongan yang kejahilan dia dimaafkan. Walaupun pada asalnya setiap seorang yang ingin beribadah mesti kena mengetahui secara terperinci bagaimanakah cara untuk melaksanakan ibadat tersebut. Namun di sana ada dua golongan yang dimaafkan walaupun dia hidup, walaupun dia beramal dalam keadaan dia jahil, tidak ada ilmu pengetahuan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok di zaman kita ni payahlah. Di zaman kita payah untuk kita cari golongan hak yang kedua. Golongan yang pertama tu mungkin ramai hak yang memeluk Islam, dia beramal penuh dengan kejahilan sebab dia baru memeluk Islam. Waktu ada yang kedua, hak yang hidup jauh daripada para alim ulama. Sebab di zaman kita ni walaupun tidak datang ke masjid, tidak datang ke surau, tidak datang ke majlis ilmu, tapi kita masih lagi boleh mempelajari ilmu melalui kita kata melalui YouTube dan seumpamanya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum daripada kita berhenti ataupun kita berhenti untuk majlis kita pada malam ni, saya nak sebut dua perkara sebagai akhir, yang mana dua perkara ini adalah perkara yang cukup penting supaya ibadat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertamanya adalah setiap orang yang ingin ibadat dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala mesti dia kena laksanakan ibadat tersebut bertepatan dengan tuntutan syarak. Mesti dia kena buat ibadat itu bertepatan dengan tuntutan syarak, tuntutan agama. Bagaimanakah agama suruh dia sembahyang? Okey, begitulah dia buat. Bagaimanakah agama suruh dia berpuasa? Begitulah dia buat. Andai kata dia mengerjakan ibadat tapi tidak bertepatan dengan tuntutan syarak, tuntutan agama suruh dia buat lain, maka ibadat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang melakukan sesuatu amalan yang tidak ada pada amalan tersebut perintah daripada kami tidak memerintah pun dia buat sebegitu, tiba-tiba dia buat begitu, maka amalan itu ditolak, tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang pertama agar ibadat kita diterima oleh Allah, mesti kita kena buat sebagaimana yang dituntut oleh agama. Maka di sinilah pentingnya kita menuntut ilmu fardu ain supaya ibadat kita sah. Kita dapat mengetahui bagaimanakah cara untuk kita melakukan ibadat kita sesuai dengan tuntutan agama. Yang keduanya, agar ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita melakukan ibadat tersebut dengan ikhlas, hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah apabila ada pada ibadat kita dua perkara ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima ibadat kita. Jadi kita rasa pertemuan kita pada malam ni di sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini. Sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak masjid kerana memberi peluang kepada hamba untuk
berada di sini pada malam yang ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam zahiran wa batinan. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawl wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawl wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawl wal 'amal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih kepada Taufiq Ustaz Abu Sama, insyaallah. Jadi semoga kita ambil atau yang disampaikan insyaallah. Jadi terima kasih kepada Ustaz insyaallah. Mohon maaf atas kekurangan insyaallah. Jadi tutup yang kita dengan surah Al-Asr dan tafsir kafar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa